Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada kita berusaha daripada ubat dan sebagainya lah. So insya-Allah pada malam ni kita akan sama-sama membaca Yasin lah dan berdoa terutamanya kepada anak saya Khawla Al-Azwar dan seterusnya kepada anak-anak yang lain mungkin ada diuji dengan beberapa ataupun ujian-ujian kesakitan yang lain yang dia bukan sakit sebenarnya. Saya bila duduk dalam PLF ni kita tak cakap benda tu sakit ke. Dia nikmat istimewa. So nikmat istimewa ni kita kena explore. So bila kita explore nikmat tu kita akan jadi satu benda yang pakar. Tu menariknya dalam PLF ni. So kita mindset kita adalah positif dan kita tak stres lah dalam benda-benda yang sebegitu. Okey, jadi insya-Allah kita akan sama-sama bacaan Yasin dan kita doa sama-sama mudah-mudahan sakit ataupun ujian nikmat yang Khawlah ada ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti nikmat yang lain dan mudah-mudahan dia dapat menjalani kehidupan sebagai kanak-kanak dan orang lain yang ada kelebihan dia tersendiri insya-Allah. Baik, kita akan mulakan dengan istighfar 3 kali, kemudian kita mulai dengan surah Al-Fatihah dan seterusnya kita terus baca Yasin dah. Okey. Jadi Afiq yang menjadi imamnya. Ya. Afiq akan menjadi imam dia. Oh, Afiq akan jadi imam. Okey. Saya serahkan kepada Afiq untuk mulakan. Okay, insya-Allah. Macam mana Afiq punya suara lebih baik daripada you punya? Okey. Dah tahu dah. Mana-mana boleh, tak masalah. Okey, boleh. Okey. Okey, silakan Afiq. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih pada Sifu Rizal atas arrangement pada malam ni. Terima kasih juga pada cadangan-cadangan Kak Dayah, Kak T. Kak T ke nak pakai Aso? Aso lah. Dia dah jadi nenek. Okey. Di atas cadangan, jadi pada malam ni insya-Allah kita baca bacaan Yasin kita khusus untuk adik Khawlah Al-Azwar. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan dan kesihatan kepada beliau. Juga saya nak minta jasa baik untuk tuan-tuan semua, tuan-tuan perempuan semua, doakan sahabat saya Muhammad Jaidin bin Muhammad Husin. Dia baru selesai operate mata, dia ada saraf dia baru pecah. Alhamdulillah dah selesai operate. Kita doakan kesembuhan untuk dia jugalah insya-Allah. Dan juga kita doakan, kita niatkan pahala bacaan Yasin, doa selamat, apa saja doa yang kita baca pada malam ni, pahalanya kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, pengikut-pengikut baginda serta kepada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat bersama di masa hidup atau telah meninggal dunia. Juga kita hadiahkan buat kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, sahabat andai kita, serta kepada seluruh mujahidin dan mujahidah yang sedang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah memberikan kemenangan buat mereka dan buat kita semua di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة وياسين إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Okey, Abang Fadli. senyuman tu mahal Abang Alim punya senyuman. Tu senyum ada makna tu. Abang Alim punya senyuman tu. Fadli silakan jemput Hamka. Terima kasih kepada Ustaz Afiq, terima kasih kepada Kak T, Hadayah dan Sifu Rizal dan semua yang lain di atas bacaan sebentar tadi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala doa kita dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dan mengabulkan hajat-hajat kita. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan anak saya Khawla Al-Azwar dapat menjalani kehidupan sebagai kanak-kanak yang biasalah, dengan kehidupan yang orang kata kanak-kanak macam biasa. Kalau orang biasa kan lain nak jadi kan. Jadi yang biasa, yang kehidupan yang kebesaran yang sebagai seorang kanak-kanak lah. So insya-Allah sebagaimana yang dimaklum, saya sharekan sikit lah tentang absence season ni juga kan. Sebenarnya dalam dunia pendidikan, cikgu-cikgu dekat sekolah dia tak tahu pun benda ni. Atas sekali kalau parenting pun, dalam parent pun dia tak tahu. Saya pada awalnya saya fikir benda ni sebab anak tak fokus. Anak tak ambil tumpu perhatian, tapi bila benda tu kerap berlaku, memanglah dalam situasi dia tak fokus, kita macam geram, marah kan. Kenapa tak fokus? Kenapa tak buat betul-betul kan? Cikgu-cikgu pun lagilah tak faham sebab bukan anak dia. Tapi bila dah tahu benda macam ni, baru kita faham apa sebenarnya yang berlaku dan kita mencarilah jalan untuk penyelesaiannya. Dan dekat situlah kita akan berlatih bersabar, kita akan berlatih tak kenal arti putus asa dan sebagainya lah. So kalau dekat sekolah memang cikgu akan ingat budak ni tak ambil perhatian lah. So kadang-kadang kaulahan ni pun benda yang simple, arahan yang simple, dia kena marah, dia kena tegur kan. Jadi itu untuk guru yang tak memahami lah. So bila cikgu-cikgu dia dah faham, dia alhamdulillah dia cepat tahulah macam mana nak detect, macam mana bila dia dah ada kerap ada signal yang dia boleh tahu, okey lepas ni kaulah akan kena. Contohnya dia kaulah kalau dia penat dia akan start tergaruk-garuk dekat leher dia. Dia bukan dia gatal tapi dia itulah signal, lepas tu lepas garuk ada jadi. So dia ada signal dia. Sebelum ni tak ada banyak pun, tapi sebelum kebanyakannya dia akan macam itulah. So kalau di sekolah tu kita khuatir kalau dia pergi tandas seorang, kalau dia duduk seorang, tapi kalau dia beraktiviti sukan tak ada masalah. Absence season ni kalau dia beraktiviti, dia bergerak, dia berlari ke, dia ada dalam aktiviti, dia ada dalam dia tak ada masalah. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang, ngaji Quran seorang-seorang, dia akan cepat jadi. Anak-anak kalau dia penat kalau dia penat. So bila dia duduk seorang-seorang tu kadang-kadang saya panggil dia lah, kalau buat apa, kadang-kadang dia mandi kan, lama sikit mandi, kena panggil lah. Kalau tak kan dalam tandas kan takut dia termenung kan. Takut dia termenung kan, takut benda tu jadi kena kerap panggil dia. Jadi dia tak ada serius apa-apa, cumanya kita kena ambil peduli lah kalau dia duduk seorang-seorang lah. So je kot. Saya serahkan balik mungkin kepada rakan-rakan PLF yang lain ada nak cakap. Hamka Tazkirah. Hamka, mana awak Hamka? Jemputlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam ni. Bagi salam dah 10 minit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Sifu Rizal dan juga sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah.
Terima kasih pada Kak T sebab dia sayang sangat dengan saya bila bagi cadangan nama saya antara nama yang disebut bermaksud dia rindu dengan saya. Terima kasih Kak T dan juga Abang Halim. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konsep Islam ni bila Kak Dayah pun WhatsApp pada saya pagi tadi, kita nak melihat bagaimanakah kaedah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila terkena musibah. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita bila terkena dengan sesuatu musibah, automatik biasanya kita akan terfikir apa agaknya dosa yang aku buat. Biasanya begitulah, kita bila datang satu musibah, kita akan fikir apa agaknya dosa aku buatnya, apa agaknya kemaksiatan yang aku buat sehingga Allah uji aku begini. Tanpa kita sedar, kita tidak memikirkan bahawa bila sesuatu musibah tu datang pada kita, apa agaknya nikmat yang Allah nak beri. Kita asyik berfikir apa dia dosa kemaksiatan yang kita buat sehingga Allah uji kita begitu. Tetapi jarang untuk kita fikirkan bahawa apa dia kenikmatan di sebalik ujian yang Allah berikan pada kita. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana disebutkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kamu ni orang-orang yang ditimpa musibah, qalu, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak bagi tahu bila Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah, perkara yang perlu kita lihat, kembalilah pada Allah. Kan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah kita datang, pada Allah kita akan kembalikan. Bermaksud bila Fadli sebut tadi signal, bermaksud ujian juga merupakan signal yang Allah nak minta kita ni kembali pada dia. Sekalipun kita ni tak buat kemaksiatan. Contohlah, bila kita duk renung-renung, hari ni memang aku tak buat maksiat dah. Hari ni aku buat pahala je. Ataupun tahun ni aku rasa macam aku tak pernah buat dosa lah. Aku buat pahala je tahun ni. Tak pernah buat dosa. Sekalipun kita rasa kita memang maksum sungguh lah. Tak buat dosa langsung, buat pahala je. Jadi bila Allah datangkan ujian tu untuk apa? Untuk kita kembali balik padanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raja'a. Maksudnya kembali pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan musibah, dia juga merupakan salah satu daripada signal yang kita ini riak, yang kita ini bongkak, yang kita ini takbur. Itu salah satunya. Yang keduanya, kalaupun kita bukan orang yang riak, kadang-kadang kita duk perhati orang yang buat maksiat tak kena musibah. Kita yang beribadah kena musibah. Bermaksud apa dia? Allah nak kita kembali pada Allah juga, tapi dalam sudut yang berbeza. Apa maksudnya? Kembali tambahkanlah sujud. Kalau contoh kita lihat sahabat kita Hisham kan, terbaring atas kursi urut tu. Dia sekarang ni semua benda-benda yang ada ada teknologi kan, tak perlu tukang urut dah, baring atas kursi urut tu. Maksudnya bila ditimpa musibah tu apa? Mungkin nak sedarkan pada kita kurang tahajud sebagai contoh. Nak sedarkan kita, kembalilah sujud tu pada siapa? Kembalilah ibadah itu, sujud itu pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita tak pernah terkena musibah, kita tak nampak benda ni. Macam Fazli sebut juga tadi. Bila cikgu-cikgu yang tak tahu tentang apa nama menatang tadi, saya pun tak boleh nak sebut dah, entah apa istilah tu. Itulah istilah yang Fazli sebut tadi kan, penyakit tadi tu, ujian tadi tu, nikmat yang Allah bagi tadi. Maksudnya kalau kita tak pernah terkena, jadi kita tak tahu. Sebab itu kata Ibnu Jauzi, ada 7 kaedah macam mana kita nak bermesra dengan musibah. Ada 7 kaedah bagaimana untuk kita meraihkan musibah. Maksud meraihkan musibah ni apa? Umpamanya kita meraihkan tetamu dah. Bila tetamu datang, sama ada orang yang kita suka ataupun tidak kan. Contoh Kak T, dia terima orang datang office. Kalau Afiq datang, dia tak berapa suka. Jadi dia raikan juga. Tapi kalau saya datang, dia raikan sungguh-sungguh. Sebab dia memang suka kalau saya datang office dia. Contoh. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi,
bila kita sebut tentang musibah ke nikmat yang datang pada kita, raikanlah. Bila kita raikan, bermaksud kita bermesra. Kita meraikan apa sahaja kenikmatan ke, musibah ke yang Allah bagi, maka kita terima. Sebab kita kena faham satu konsep yang disebutkan dalam kitab ni. Saya pegang kitab ni sebenarnya ni, Penawar bagi orang yang ditimpa musibah. Saya memang bahaskan kitab ni dalam kuliah maghrib saya pada hari Selasa, minggu kedua, minggu keempat. Dan bila saya bahaskan kitab ni sampai satu tajuk, saya pun terduduk. Cerita tentang apa? Musibah kematian anak. Bukan setakat terduduk, memang kata terlentang, tergolek habis lah. Allah nak menyedarkan kita banyak perkara. Sebab tu saya sebut dengan tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kata pengarang kitab ni, Tasliyah Ahlul Masa'ib, penawar bagi orang yang ditimpa musibah, hakikat yang kita kena faham, kita ini hamba, kita ini makhluk, ada khalik yang menetapkan kehidupan kita. Allah sebaik-baik perancang. Jadi bila kita bermesra, kita akan rasa tenang. Maksud rasa tenang yang biasa kita sebut dalam PLF ni apa dia? Tumakninah. Tenanglah walau apa keadaan jadi sekalipun. Tengok muka saya tenang je walaupun berhadapan dengan Rizal yang menunggu saya punya modul faraid hari tu, tak bentang-bentang balik ni. Muka saya tenang je walaupun berhadapan dengan Kak Dayah yang juga menunggu hasil perbincangan kami mudahnya umrah. Tenang je, jangan kelang kabut tuan-tuan. Tenang-tenang saja, tumakninah tu lah. Tenang, pause kejap, kita tahu apa yang kita buat, tenang sahaja. Apa pun yang Allah berikan pada kita tuan-tuan, tenang dan terima seadanya. Terima dengan kadar yang kita redha. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya nak bacakan sikit 7 yang Imam Ibnu Jauzi menyebutkan penawar bagi musibah tu. Ada beberapa perkara, benda ni simple je tuan-tuan. Cuma bila kita tak menghadapi, yang simple tu kita rasa susah. Bila kita dah hadap benda tu, kita tengok lah, inilah yang aku belajar dulu. Tapi dulu sebab kita tak datang musibah, jadi kita tak tahu. Yang pertama, dia sebut apa dia? Dengan mengetahui dunia ini adalah tempat Allah nak uji kita. So automatic relax lah. Sebab apa? Kita hamba Allah nak uji. So Allah lah yang bagi ujian. Relax lah. Kalau Allah nak bagi kita rezeki yang banyak sebagai contoh, maka kita terima. Sebab apa? Sebab dunia ini, siapa pemilik dunia? Allah Subhanahu Wa Taala. So tenang sahaja. Yang kedua, kata pengarang, hendaklah dia menyedari bahawa musibah tu pasti berlaku. Ujian tu pasti akan jadi. Cuma bila waktu ujian tu tak tahulah. Kalau kita tahu senang tuan-tuan. Contoh kalau Kak Ti tahu Kak Dayah nak datang kan. Terus dia tutup office. Kata minta maaf lah Dayah, Kak Ti tak ada kat office. Sebab dia tahu Kak Dayah nak datang. Sebagai contoh. Jadi yang bila kita sebut ni, kita menyedari bahawa musibah tu pasti akan berlaku. Cuma bila berlaku, wallahu ta'ala a'lam. Dan yang ketiga, tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, hendaknya dia muhasabah bahawa musibah yang lebih besar daripada itu pun boleh jadi. Antara benda yang saya muhasabah tuan-tuan, bila kematian anak saya yang ketiga, anak saya masa tu ada detect syndrome dan juga dia ada detect pada pernafasan. Antara musibahnya yang saya doa waktu tu, Allah bagilah apa yang terbaik. Kalau Allah izinkan anak saya hidup, kita hadap. Maksudnya kita jagalah. Tapi kalau Allah tak izinkan anak tu hidup, maksudnya ditakdirkan matinya anak tadi, kita tak terkena mungkin musibah yang lebih besar daripada tu. Macam mana kita nak membesarkan anak, macam mana kita nak berhadapan anak ni mungkin perangainya yang berbeza. Maka kita meyakini bahawa kalau tak datang musibah tadi ni, mungkin musibah yang lagi besar daripada tu. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang keempat, mempelajari keadaan orang-orang yang pernah ditimpa musibah. Bila Fadli sebut tadi, dia pernah bertanya dengan sahabat-sahabat yang lain, dia rujuk dengan pakar. Maka di sini kita bersiap sedia. Menunjukkan yang kita ni sedang bermesra dengan musibah tu. Nombor 3 belum masuk. Nombor 3 dah masuk dah tadi. Tu maksudnya dia apa? Ni kau tengah tersenyumkan Kak Ti tu. Kau tak ingat Zara nombor 3 tu. Jadi saya ulang balik. Nombor 3 ni, dia hendaklah dia bermuhasabah bahawa musibah yang lebih besar pun mungkin akan jadi. Jadi yang datang pada tu taklah berapa besar. Mungkin lebih besar tu pun akan jadi.
Jadi yang keempat ni belajar dengan orang-orang yang pernah terkena musibah yang sama. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tuan-tuan muslimin muslimat, kita melihat kepada orang yang lebih besar musibahnya datang pada dia berbanding dengan kita. Katalah contoh, tuan-tuan muslimin muslimat, kita ni musibahnya apa? Tayar pancit. Maka janganlah mengeluh, terima je lah. Sebab apa? Sebab kita lepas kita tukar tayar pancit tadi, kita jalan depan sikit, nampak orang kereta tu termasuk dalam longkang. Oh, lagi besar musibah dia. Jadi waktu tu kita rasa, ya Allah, kecil je musibah yang kau berikan pada aku ni. Ada orang yang lebih besar musibahnya itu. Dan yang keenam, mengharapkan ganti yang baik. Maksudnya doa apa? Ya Allah, kalaulah yang ni kau bagi aku sedemikian, berilah lain yang lebih baik daripada itu. Ganti yang lebih baik. Ini saya akan sambung sekejap lagi dengan satu hadis Nabi SAW. Dan yang ketujuh, mengharapkan doa. Ini bermaksud apa dia tuan-tuan? Musibah pun rupanya merupakan ladang untuk kita dapat pahala. Yang tadi yang keenam, kita mohon doa Allah ganti yang baik. Yang ketujuh, kita mohon doa, ya Allah bagilah pahala banyak. Kita ni jenis pahala tak banyak tuan-tuan. Pahala bukan bertambah, kadang-kadang makin menyusut, makin berkurang, kurang, tak nampak pahala tu kan. Sebagai contoh tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah keadaan dia. Saya tutup perkongsian sedikit pada malam ini dengan satu riwayat hadis Nabi SAW. Riwayat ini pun ada disebutkan dalam kitab ni, ada juga disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, Al-Kabair dan seumpamanya. Cerita tentang apa? Bila mana Ummu Salamah kata apa? Diriwayatkan hadis tadi ni daripada suami dia Abu Salamah. Abu Salamah kata apa? Aku mendengar satu perkara yang Nabi kongsikan yang aku rasa cukup seronok. Dan bila sampai perkara ni pada Ummu Salamah kata apa? Saat kematian Abu Salamah, aku perhatikan hadis ni dan aku amalkan hadis ni. Saya rangkumkan, saya terus letakkan pada poin. Yang pertama, ni Kak Ti kena ingat Kak Ti, yang pertama ni. Bila datang musibah, yang pertama dia kena apa dia? Dia perlu bersabar. Datang musibah, kena bersabar. Yang kedua, bila dia dah bersabar, ucaplah lafaz kalimah istirja. Apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena ucap lafaz kalimah ni. Sebab apa? Sebab kita bermuhasabah, mengetahui bahawa kita datang daripada Allah dan kita juga akan kembali pada Allah. Yang ketiga, tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ummu Salamah, kamu angkat tangan doa, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ni. Jadi maksudnya saat kita diuji, kita penyakit datang sakit ke, demam ke, tak larat bangun ke, kan sakit itu juga merupakan penghapus dosa. Banyak dosa kita buat rupanya. Dan yang keempat, tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak cerita tentang apa dia? Yang keempat, kata Nabi SAW, angkat tangan doa, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Jadi 4 perkara tadi. Yang pertama, datang musibah, sabar. Yang kedua, ucap lafaz kalimah istirja. Yang ketiga, doa, ya Allah bagilah pahala atas musibah ni. Dan yang keempat, tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, angkat tangan doa, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Penutup pada hadis ni tuan-tuan, kata Ummu Salamah, bila kematian Abu Salamah, dia doa, ya Allah gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka tak ada yang lebih baik atas muka bumi ini melainkan junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah juga merupakan antara isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat, dan kata Imam Al-Ghazali, ini betul penutup ni tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali, sebab saya teringat pula kata Imam Al-Ghazali ni, orang yang beriman dapat musibah dia nampak hikmah dulu. Kalau orang yang tak beriman datang musibah dia mengeluh dulu, last kali baru dia nampak hikmah. Kenapa last kali baru nampak hikmah? Macam tadi saya sebut tadi. Orang bawa kereta, tayar pancit, berhenti tepi, dia mengeluh, time ni lah aku nak pancit, aku dah terlambat nak pergi program ni kan. Sebab dia tak ambil mastery lagi. Bila tak ambil mastery lagi, biasanya memang selalu lambat lah. Kalau dah ambil mastery ni biasa cepat. Kalau lambat juga, mastery tu dah boleh koyak dah. Contohlah kan. Contoh.
Jadi dia kata time aku dah lambat nak pergi nak pergi program ni, time ni lah kau pancit. Rupanya tuan-tuan dia pun betulkan tayar dalam kabut ni kan. Betul tayar apa semua. Dia pun teruskan perjalanan. Nampak ada kemalangan kat depan tu. Dia kira-kira kalau aku cepat tadi rupanya aku kena kemalangan tu. Aku terlibat dengan kemalangan tu. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali bila orang yang beriman nampak hikmah dulu. Kalau orang yang tidak beriman, hikmah tu nampak last sekali. Wallahu alam, saya serahkan balik kepada Ustaz Fazli. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Amkar. Dah lama tak dengar celoteh sahabat saya Ustaz Amkar. Dan terima kasih kepada apa yang disampaikan. Memang betul pun. Saya tertarik dengan Ustaz Amkar punya kata-kata ataupun perkongsian tadi. Yang paling menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Amkar adalah saya nak quotekan sikit tentang yang terakhir tu. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang beriman dapat musibah, dia nampak. Orang beriman dapat musibah, dia nampak hikmah dulu. Orang yang tidak beriman, dia dapat musibah, dia mengeluh dulu. Rakan-rakan PLF bila saya bukan terpaksa menerima, tetapi perlu menerima hakikat bahawa tanda-tanda kaulah dapat absence season ni semakin hari semakin kerap. Tapi apa yang membuatkan saya lebih, orang kata, cool, tenang dan sebagainya adalah kerana kejayaan kaulah selama ni. Kejayaan kaulah yang kaulah pernah kecapi. Antara kejayaan kaulah yang pernah kecapi, kalau dekat Johor kita panggil Sekolah Rendah Arab Bersepadu. Perlu ada interview. So kaulah adalah pelajar Sekolah Rendah Arab Bersepadu di Melaka dan interview dah lepas dan dapat masuk sekolah integrasi ataupun sekolah bersepadu Arab ni. So kaulah dia ambil 2 subjek lah, dini dan KPM. Dan dalam masa dia absence season ni pun alhamdulillah dia dapat baru darjah 2. Hari Jumaat semalam ambil rekod dia dapat 2 subjek mumtaz. Bagi saya darjah 2 subjek mumtaz tu bagi saya terbaik lah, sebab ayah dia pun tak dapat masuk sekolah agama kan, hanya sekolah SMK biasa je. Jadi saya nampak benda tu satu potensi untuk dia. Tu pertamalah. Yang kedua, saya nampak hikmah dia walaupun kaulah macam ni tapi dia dah kecapi banyak dah. Antaranya dia dah ada buku cerita dia sendiri, dia pernah menang bawa apa yang Kak Ati anjurkan. Cumanya yang lately ni, yang baru-baru ni sebab komitmen dia kat sekolah dan ialah faktor-faktor yang lain tu yang menyebabkan dia tak dapat nak join. Tapi nak bagi tahu adalah banyak kelebihan dan nikmat yang Allah dah bagi pada kaulah yang saya rasa tak wajar untuk saya mengeluh ke, yang tak wajar saya cakap kenapa benda ni diuji pada saya seorang ke. Tak wajar saya nak cakap benda-benda yang macam Ustaz Amkar cakap tadi. Kenapa perlu kita mentionkan pasal kekhilafan kita, tapi kenapa kita tak mentionkan pasal berapa banyak Allah dah bagi nikmat kepada saya dan di mana saya punya tempat bersyukur tu kan. Jadi bila datang benda-benda macam ni, saya rasa benda tu yang cool down. Benda tu yang jadikan saya lebih positif. Yang saya rasa macam insya-Allah ada lagi nikmat yang akan datang. Jadi terima kasihlah Ustaz Amkar kerana menyedarkan kami semua. Mungkin kesedaran itu ataupun tutur baik-baik kata tu, mendapat wahyu itu pun daripada sinaran ilmu juga tu rasanya tu. Kalau tak ada Ustaz Amkar. Jadi insya-Allah saya kembali balik kepada Sifu Rizal sebagai koordinator program kita pada malam ini. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz Amkar. Saja nak add sikit Ustaz Amkar. Nak mengingatkan Ustaz kita ni lah yang sedang melalui musibah yang kaulah sedang lalui kan. Baby Aisyah berada dalam keadaan jauh lebih teruk daripada apa yang kaulah sedang lalui sekarang. Dan datang daripada seorang ayah yang melalui keadaan tu, nikmat sabar tu adalah sesuatu yang dapat tiap-tiap hari. Ya. So saja nak menambah kepada apa yang Hamka tu, lihat kepada orang yang melalui keadaan yang jauh lebih teruk. Ini satu contoh lah. Saja nak bertanya Ustaz Hamka, antara doa yang kita berikan kepada bila kita dengar orang yang meninggal kan, kita kata semoga orang yang meninggal tu mendapat keluarga yang lebih baik daripada kita.
Saya ambil tu sebagai kita doakan si mati dapat keluarga yang lebih baik nantilah di syurga kan. Maka ia menjadi motivasi kepada orang yang hidup supaya dia menjadi orang itu, keluarga yang lebih baik supaya dapat berjumpa di jannah nanti. Pandangan Ustaz Amka? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, berkenaan dengan lafaz kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita mendoakan pada sahabat-sahabat orang yang meninggal dunia tadi ni semoga mendapat keluarga yang baik. Maksudnya dia mendapat kehidupan yang lebih baik lah di alam akhirat nanti. Saya selalu mengumpamakan begini. Saya tak pernah terfikirlah soalan Rizal tanya ni. Cuma saya dapat ilham bila saya selalu mengumpamakan begini. Kita sekarang ni, contoh Rizal, Fadli, Kak T. Kak T dah panjang sikit lah cerita dia sebab dia dah ada cucu. Saya nak cerita anak je dulu sebenarnya. Bila cerita tentang anak ni, semua orang ada anak, dan anak yang dia ada ni, dia nak jadikan anak tu soleh dan solehah. Supaya apa anak ni soleh dan solehah? Supaya dia jadi saham pada kita. Bila dia jadi saham pada kita, maksudnya kalau kita meninggal dunia, dia boleh doakan untuk kita lah. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang perkara yang menyebabkan kita terlupa, kita ni juga anak. Bila kita ni anak, kita juga ada mak ayah yang mengharapkan saham pahala daripada kita. Kita duk sibuk nak bina saham sendiri, nak bina kepentingan kebajikan sendiri, tanpa kita sedar kita juga perlu membina kebajikan saham tu untuk orang lain. Jadi bila Rizal tanya tadi, kita mendoakan tu supaya muhasabahnya balik pada kita. Betul, saya setuju. Muhasabahnya supaya kita ni sedar lah. Kita dah doakan untuk orang tu, dan kita kalau boleh kita lah jadi keluarga dia yang terbaik itu. Supaya apa? Semua sama-sama dapat ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita datang malam ni yang hadir semua ni, sahabat-sahabat yang hadir ni, kalau konsep saya sebenarnya, kalau konsep saya lah, saya rasa kalau orang yang hadir tu, pandangan saya lah, dia serius, dia akan buka kamera. Pandangan saya lah. Kalau tak buka kamera ni mungkin kadang-kadang dia macam, tak apalah kita join lah tanda kehadiran. Bagus juga. Cuma bila kita secara seriusnya, kita pun baca Yasin, secara seriusnya kita pun menunjukkan muka kita. Jadi tujuan kita datang ni apa? Untuk sama-sama mencipta kebaikan. Supaya kita pun dapat kebaikan, kita ususkan juga kepada anak dia. Saya confused juga bila Afiq sebut adik Khawlah. Padahal anak tu tahap dia tu, dia berasan muda lagi juga Afiq ni. Anak dia Khawlah Al-Azwar, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Sebab atas faktor apa? Kita nak menjadi baik sesama kita. Wallahualam. Sikit yang saya boleh respon lah. Baik. Terima kasih Ustaz Amka. Saya panggil adik Khawlah tu sebenarnya tujukan Kak T supaya Kak T rasa muda sikit. Tak adanya kena mengenai Kak T. Si Ana Balim kat tepi tu. Tak ada kena mengenai Kak T. Pandai je cover. Alright, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak. Saja nak tukar kamera sekejap kerana Izzah ada pengumuman sikit. Alright, pengumuman dia. Blok tarikh masing-masing 24 hari bulan Disember. Kita akan buat PLF perdana di Bangi, dan kerana dia 24 hari bulan Disember, maka tak ada bangaunya orang Johor tu tak berbondong-bondong datang. Kerana kita akan pastikan pada waktu tu memang cuti. Kerana dulu kita buat PLF perdana, 1 hari bulan tu Johor tak cuti. Kali ini 24 hari bulan Disember, PLF perdana kita buat di Bangi, tempat yang sama insya-Allah. Dan ada apa ni, jemputan-jemputan khas orang yang bukan PLF, macam kita buat hari dululah. Kita belajar daripada orang luar daripada PLF, ya. Nanti kita keluarkan list siapa jemputan-jemputan tu, kita keluarkan detail-detail dia nanti insya-Allah. Saja nak bagi tahu awal blok date tu, ya, 24
dari bulan Disember. Dah ada lebih kurang 2 bulan. Ya, kita ramaikan Bangi insyaAllah. Bagus bagi tahu awal tu. Hamka tu pelupa. Hamka tu memang lupa. Jangan tanya Kak T. Kak T Abah Halim yang kena catat tu. Sama je rupanya, pelupa juga. Alright, tuan-tuan dan puan, Hisham, are you recovering? How are you? Yes, better lah. Dah okay sikit dah. Alhamdulillah. Kita juga doakan Ustaz Saiful di Negeri Sembilan. Beliau pun tengah recovering daripada operation. Semoga beliau dan urusan keluarganya semua dipermudahkan Allah, insyaAllah. Kita juga ambil masa untuk bacakan Al-Fatihah untuk PLF Faizul dengan PLF Hasbah Lela, ayahanda masing-masing baru saja meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hai. Siapa yang ada Viva dekat UKM tu, habis-habis Viva tu datang. Tak ada bangaunya, memang kat situ dah pun. Alright, so sekiranya tidak ada pengumuman lain, ada pengumuman lain ke siapa-siapa nak tambah, ambil masa ni. Ada? Kak Dina sihat tu Kak Dina. Lama tak jumpa dia. Muncul dia hari ni. Ya. Sihat, alhamdulillah. Seronok dengar suara semua orang malam ni. Alhamdulillah. Maaf tadi nak buka video apa ni. Apa ada Tuan Puteri duduk sebelah ni. Alright, so kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jaga diri masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Hamka, terima kasih Afiq. Hamka bila nak lapor diri kat office? Hamka apa? Bila nak lapor diri. Alim. Terima kasih. Okay. Dayah mana Dayah? Dayah terima kasih. Ya. Syam. Moga sihat. Abang ni risau dengar. Syam kenapa? Tengok apa dia jadi kat Jalayah tu. Wah okey. Wah okey ke, tidur nyenyak ke? Terima kasih El. Bolehlah jaga baby tua. Itu yang dengar tu. Baby tua. Pening. Dia merengek tak tahan tu. Okey. Okay. Bye baby. Bye. Bye. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bik. Ya. Terima kasih sekali lagi. Okay, salam dekat Nurul. Terima kasih, Zan. Padi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua sekali lagi dari Terengganu, dari KL, dari merata-rata alam. Terima kasih yelah, bagilah juga layan. Layanlah budak kecil tu kan. Kan tak ada siapa nak sambut pula. Tapi dah masuk rumah dengan Dah, pulang masuk kita rumah. dah pergi kedai mamak pula. Dah, ada je alasan. Okey, Assalamualaikum. Rizal, terima kasih pinjamkan Zoom untuk Ya, penyiaran. terima kasih. Salam ayah juga Salam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Omar, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat kan? Saya hidup. Alhamdulillah. Alright, saya tutup ya. Assalamualaikum. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam.